Hati-hati, Sancho. Tak semua pengembaraan berakhir seperti yang kita sangkakan. Jalan ini panjang, penuh bahaya dan kadang-kadang takdir menyimpan kejutan yang tak terduga untuk kita. Dengan kata-kata ini, kesatria tua Don Quixote terus menunggang. Perisainya bersinar di bawah matahari Sepanyol. Setiap langkah bergema seperti janji keberanian dan kegilaan pada masa yang sama. Tapi siapakah lelaki aneh ini yang percaya dia boleh mengubah dunia hanya kerana dia mengimpikannya? Adakah dia gila? Atau adakah dia seorang wira kerana berani menjalani fantasinya? Mungkin dia sedikit daripada kedua-duanya, campuran keikhlasan dan keberanian yang mencabar akal. Bayangkan Anda berada di pinggir sebuah kampung lama Sepanyol. Udara berbau debu dan rumput liar, angin membawa cerita-cerita yang dilupakan dan janji pengembaraan. Seorang lelaki dengan perisai berkarat menunggang kuda kurus, ditemani oleh seorang pengawal yang gempal, memulakan perjalanan. Bersama-sama mereka pergi, didorong oleh harapan dan kegilaan manis para pemimpi. Dia mahu menjadi seorang kesatria, seperti dalam buku-buku kegemarannya. Kisah-kisah keberanian dan kehormatan ini menyemarakkan jiwanya dan membimbing setiap langkahnya. Dia mahu melawan kejahatan, membantu yang lemah, dan membawa keadilan. Baginya, setiap ketidakadilan adalah pertempuran yang perlu dilawan. Setiap panggilan adalah tujuan yang perlu dipertahankan. Tapi dunia menertawakan para pemimpi. Orang ramai menunjuk ke arahnya berbisik. Dia gila, dia melawan kincir angin, bukan gergasi. Mereka menertawakan ilusinya, tidak mampu mengenali keindahan kepercayaannya. Di sini pepatah, siapa yang tidak menghargai peseta, tidak bernilai duro, sangat sesuai. Tapi di sini bukan soal wang, tapi soal cita-cita. Namun Don Quixote tidak peduli. Dia lebih suka impiannya daripada kehidupan yang membosankan dan tanpa warna. Baginya, fantasi lebih nyata daripada realiti itu sendiri. Pengembaraannya bermula di mana realiti berakhir dan fantasi terbang tinggi. Di sana segalanya mungkin dan setiap saat menjadi legenda. Jadi saya bertanya kepada Anda, adakah gila untuk mempercayai sesuatu yang indah, walaupun orang lain mengejek? Atau adakah keberanian terbesar untuk mengikut hati melawan segala kemungkinan? Boleh dikatakan, siapa yang rugi tidak kurang ejekan, tetapi Don Quixote membuktikan sebaliknya. Inilah inti kisah Don Quixote, sebuah persoalan yang masih menyentuh kita hari ini. Kerana pada akhirnya, siapa yang tidak pernah mengimpikan dunia yang lebih baik, walaupun ia kelihatan mustahil? Dapatkan novel-novel saya secara eksklusif. Pautan-pautan boleh didapati di dalam keterangan.
Untuk memahami Don Quixote, kita perlu kenal dulu Miguel de Cervantes, seorang lelaki hebat yang telah menghidupkan kesatria yang tak dapat dilupakan ini. Di sebalik setiap watak yang hebat, ada pencipta, dan Cervantes adalah salah seorang yang paling menarik dalam kesusastraan dunia. Cervantes dilahirkan pada tahun 1547 di Sepanyol, di sebuah negara yang sedang banyak berubah, ditandai dengan kebesaran dan konflik. Seperti roller coaster sejarah, boleh kita katakan. Hidupnya tidak mudah. Sejak kecil, dia sudah kenal kemiskinan dan ketidakpastian yang membentuk pandangannya terhadap dunia. Boleh dikatakan hidupnya tidak senang, seperti ikan di darat. Semasa muda, dia mengimpikan pengembaraan dan menyertai tentera, berharap dapat mencari kemuliaan dan makna dalam hidupnya. Dia ingin terbang tinggi, seperti helang di langit. Dia berjuang dengan berani dalam pertempuran Lepanto yang hebat, salah satu pertempuran laut terbesar pada zamannya, tetapi dia cedera parah dan kehilangan penggunaan tangan kirinya. Ini memberinya gelaran si kudung dari Lepanto. Dia sangat malang di sana, seperti kata orang. Selepas perang, masalahnya tidak berakhir. Hidup tidak menyebelahi dia. Dia seperti keluar dari mulut buaya, masuk ke mulut harimau. Dia ditangkap oleh Lanun dan menghabiskan 5 tahun yang panjang sebagai tahanan di Algiers, di mana dia mengimpikan kebebasan dan pulang ke rumah setiap hari. Sebuah pengembaraan yang sungguh epik yang dia lalui. Sekembalinya ke Sepanyol, dia sukar mencari pekerjaan. Walaupun usahanya, dia sering ditolak dan tidak difahami. Kadang-kadang dia rasa seperti melawan angin, sama seperti Don Quixote. Sering miskin, dia berpindah dari satu bandar ke bandar lain, sentiasa mencari tempat di mana dia akhirnya boleh menetap menjalani kehidupan yang bermaruah. Dia seperti pekerja yang tidak pernah sampai ke destinasi. Kerana hutang dan masalah undang-undang, dia malah berakhir di penjara. Pengalaman yang sangat mempengaruhi dirinya. Dia dalam masalah besar di sana, seperti kata orang. Tetapi Cervantes tidak pernah berhenti menulis. Menulis menjadi satu keperluan baginya, cara untuk bertahan dan mempertahankan diri. Ia adalah penyelamatnya, tempat dia berpaut. Dalam saat-saat paling gelapnya, dia mencipta cerita dan watak yang akan hidup selama-lamanya, mencipta dunia sendiri. Dia adalah pencerita sejati yang boleh mengubah jerami menjadi emas. Imajinasi adalah jalan keluarnya, cara dia bertahan dalam dunia yang sukar. Jadi dia mengubah kesakitan menjadi ciptaan. Dia seorang lelaki yang bangkit dari setiap kejatuhan dan yang menjadikan setiap keperluan sebagai kebaikan. Seperti Don Quixote, dia enggan melepaskan impiannya walaupun hidup kelihatan mustahil. Dia terus maju, didorong oleh harapan dan kekuatan apa yang dia percaya. Dia mempunyai semangat yang kental seperti pokok oak yang teguh. Campuran penderitaan, keberanian, dan harapan inilah yang melahirkan Don Quixote. Kisah seorang lelaki yang, seperti Cervantes, tidak mahu menerima realiti seadanya dan memutuskan untuk mempercayai kuasa imajinasi dan impian. Jangan lupa untuk melanggan, kongsi, dan suka.
Dalam hati novel ini, kita jumpa seorang lelaki biasa, Alonso Quijano. Dia seorang hidalgo yang tinggal di sebuah kampung yang tenang di La Mancha. Hari-harinya perlahan dan biasa, macam hari Ahad yang tenang di sebuah kampung kecil. Tapi Alonso ada satu minat pada buku-buku kesatriaan, naga, dan pengembaraan yang mustahil. Sikit demi sikit obsesinya makin menjadi-jadi. Dia membaca siang dan malam sampai lupa makan dan tidur. Cerita-cerita itu memenuhi fikiran dan hatinya dengan impian kemuliaan. Satu hari dia buat satu keputusan yang mengubah segalanya. Dia sendiri akan jadi seorang kesatria. Dia pakai perisai berkarat, cari kuda yang letih dan pilih nama baru, Don Quixote dari La Mancha. Dari saat ini dia melihat dunia dengan cara yang berbeza. Rumah penginapan jadi istana. Besen tukang gunting rambut jadi topi keledar emas. Setiap gadis desa yang biasa adalah seorang wanita dalam bahaya. Setiap penyamun adalah naga yang perlu dikalahkan. Dia bukan lagi Alonso Quijano. Dia adalah seorang wira, bersedia untuk mempertahankan keadilan. Dengan identiti baru ini, Don Quixote masuk ke dunia penuh pengembaraan. Dunia yang dicipta oleh imajinasinya sendiri, di mana segalanya mungkin. Setiap kesatria perlukan teman. Untuk Don Quixote, kawan-kawan ini sama istimewa macam dia. Mula-mula ada Rocinante, kuda kesayangannya yang setia. Rocinante sudah tua, kurus dan penat, tapi bagi Don Quixote dialah kuda yang paling pantas dan berani di dunia. Kemudian datang Sancho Panza, seorang petani kampung yang biasa-biasa saja. Sancho setuju jadi pembantu Don Quixote dengan harapan dapat jadi kaya dan ubah hidupnya. Dia tunggang keldai yang dia panggil Ruccio, dan bawa banyak akal sehat dalam pengembaraan gila ini. Bersama-sama mereka membentuk pasangan yang tak dapat dilupakan. Seorang pengkhayal dan seorang yang realistik di jalan yang sama. Dan kemudian ada Dulcinea del Toboso. Dia bukan putri atau wanita bangsawan, tapi seorang petani biasa bernama Aldonza. Tapi di mata Don Quixote dialah wanita paling cantik di dunia. Dia berjuang setiap pertempuran atas namanya, walaupun wanita itu takkan tahu. Watak ini menunjukkan kepada kita perjuang yang tak berkesudahan antara impian dan realiti, harapan dan akal, in simplicity Marian. Pengembaraan Don Quixote yang paling terkenal bermula di sebuah desa yang penuh dengan kincir angin. Don Quixote melihatnya, tetapi dalam fikirannya, ia berubah menjadi gergasi yang mengerikan dengan tangan yang besar. Serang!
jeritnya dan melontar lembingnya ke udara. Sancho cuba menghentikannya, tetapi Don Quixote tidak mengendahkannya. Dia berjuang dengan berani, tetapi pertempuran itu sudah kalah sebelum bermula. Bilah kincir angin itu melontarnya ke tanah. Terluka dan terpinga-pinga, dia masih yakin dia telah melawan gergasi, bukan sebuah mesin. Sancho membantunya berdiri dan menggelengkan kepala melihat kegilaan tuannya. Adegan ini lucu dan sedih pada masa yang sama. Fantasi Don Quixote begitu kuat sehingga membutakannya daripada realiti. Namun ada nilai dalam tindakannya. Dia enggan menerima dunia seadanya dan selalu mencari keajaiban di mana orang lain hanya melihat hal biasa. Kincir angin mengingatkan kita semua. Naut kang terjun tu William Nixbembers terbeswing gits the srim so reading wujeng lufin crying and kitus. Perjalanan Don Quixote penuh dengan pengembaraan yang lebih aneh. Hari demi hari, dia menjelajah jalan-jalan Spanyol yang berdebu, mencari pengembaraan baru, yakin bahawa dunia hanya menunggu untuk diubah oleh keberaniannya. Suatu hari dia terserempak dengan sekumpulan tahanan yang dirantai, dihukum menjadi hamba di kapal. Kesedihan mereka menyentuh hati Don Quixote, yang melihat mereka lebih sebagai mangsa ketidakadilan daripada sekadar penjenayah. Percaya mereka tidak bersalah, Don Quixote membebaskan mereka, yakin dia melakukan perbuatan heroik. Tetapi dengan terkejut, tahanan itu dengan cepat berpaling tadah terhadapnya, memukulnya dan melarikan diri tanpa rasa terima kasih. Sekali lagi, niat baiknya menyebabkan dia dalam masalah. Dia sedar bahawa kehidupan sebenar sering lebih rumit daripada kisah-kisah kesatriaan yang sangat dia gemari. Pada hari lain, Don Quixote mengetahui tentang seekor singa yang diangkut dalam sangkar, seekor binatang buas yang menyemarakkan imajinasinya dan menyalakan semula keinginannya untuk melakukan perbuatan besar. Dia menuntut agar sangkar dibuka untuk membuktikan nilainya dalam pertarungan melawan binatang itu, bersedia mempertaruhkan nyawanya demi kemasyhuran dan kehormatan. Tetapi singa itu tidak terganggu oleh segala kekecohan, menguap dengan nyaring dan tertidur dengan tenang, mengabaikan cabaran kesatria itu. Dunia tidaklah semenyenangkan dalam buku, tetapi Don Quixote menemukan kemuliaan dalam setiap peristiwa, walaupun realiti mengecewakannya. Dia mengubah setiap kegagalan menjadi kemenangan pribadi, yakin bahawa kehormatan terletak pada usaha. Bahkan untuk Sancho Panza ada impian, harapan untuk mengubah hidupnya dan diberi ganjaran atas kesetiaannya. Don Quixote berjanji kepadanya bahawa dia akan menjadi gubernur sebuah pulau, janji yang menyinari mata Sancho dan menyemarakkan harapannya. Anehnya, impian ini menjadi kenyataan. Sancho menerima sebuah negara untuk diperintah, hampir sebagai gurauan. Dia kemudian menemui tugas dan kesukaran kuasa yang sangat berbeza dari harapannya yang sederhana. Dia berusaha sedaya upaya, menunjukkan kebijaksanaan dan kebaikan, tetapi dia segera menyedari bahawa kuasa tidaklah semudah yang dia sangka. Keputusan adalah sukar dan keadilan memerlukan keberanian dan hati. Melalui kisah-kisah ini, kita belajar bahawa impian boleh berbahaya, tetapi ia juga membantu kita berkembang dan melihat dunia dengan cara yang berbeza. Pengembaraan Don Quixote dan Sancho mengingatkan kita bahawa pencarian ideal, walaupun tidak sempurna, memperkaya pengalaman kita dan membentuk pandangan kita tentang kehidupan.
Sementara pengembaraan mereka berterusan, sesuatu yang istimewa berkembang antara Don Quixote dan Sancho Panza. Sebuah persahabatan yang sejati. Pada mulanya Sancho ikut Don Quixote sebab duit dan janji-janji dia, macam ramai orang kat selatan ikut pasukan Milan atau Inter sebab ada kepentingan. Dia gelakkan kegilaan tuannya, tapi dia juga cuba lindungi tuannya macam abang sulung yang walau apapun jaga adik kecilnya. Tapi lama-kelamaan, Sancho mula kagum dengan keberanian dan kebaikan Don Quixote, macam kita kagum dengan juara lumba basikal kat Giro d'Italia, walaupun dia pelik-pelik. Don Quixote pula belajar dari kebijaksanaan Sancho yang ringkas. Dia sedar yang orang biasa pun boleh ajar sesuatu, macam orang tua bijak pandai kat kampung. Dia dengar jenaka dan cerita-cerita Sancho, macam mereka duduk kat kedai kopi, minum kopi yang sedap. Kadang-kadang, nasihat Sancho elakkan masalah yang lebih besar, macam nasihat nenek yang baik hati yang selamatkan kita dari masalah. Mereka berdebat dan bergurau, tapi mereka juga berkongsi makanan, ketakutan dan harapan, macam dua kawan baik kat kedai makan. Persahabatan mereka jadi nadi cerita ni. Ikatan yang tak boleh dipisahkan macam dua watak utama dalam filem sekolah. Ia berasaskan kepercayaan, kesetiaan dan impian yang dikongsi bersama. Macam impian yang dikongsi depan matahari terbenam di tepi laut. Walaupun dunia gelakkan mereka, mereka saling menyokong, macam dua orang tua kat pasar yang pertahankan diri dari kata-kata jahat. Bila Don Quixote sedih atau cedera, Sancho tak pernah tinggalkan dia. Setia macam anjing gembala Maremma jaga kawanan kambingnya. Persahabatan ni ingatkan kita betapa istimewanya ada seseorang yang percaya pada kita, walaupun impian kita nampak mustahil macam percaya pada kemenangan pasukan sendiri, walaupun dia di tangga terakhir liga. Kalau anda suka video ni, jangan lupa layan seliran kami. Itu kita share sedikit harian.